Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dah lama saya tak bersiaran ya. Dah lebih kurang seminggu lebih. Hari ini saya bersiaran dari Turki. Turki. Ya, walaupun cuaca mendung tapi semangat exercise. Sebab apa? Mungkin terlebih makan Spanish fly. Okey. Kes terbaru COVID. Ya, berapa? 11,000 lebih. Apalah nak jadi dengan Malaysia ni kan. Makin teruk nampak gayanya. Okey. Tapi apa yang nak saya kongsikan pada hari ini bukan berkenaan dengan kes COVID yang 11,000 tu ya, tetapi kepada satu statement yang pernah dikeluarkan oleh Brigadier General Dr. Muhammad Ashil Muhyiddin, Ketua Pengurusan Bahagian Perkhidmatan Kesihatan ATM, yang mengatakan bahawa kes COVID di Malaysia ni seolah-olah out of control disebabkan tiadanya coordination yang betul daripada atas top to down, daripada atas ke bawah ya. Apabila beliau mengatakan bahawa sistem negara kita ni hancur, saya bersetuju. Sebab saya pernah berpengalaman terlibat dalam kes-kes yang melibatkan Emergency Response Plan ERP ataupun Emergency Action Plan EAP. Okey, saya ceritakan pengalaman saya. Mungkin kali ini agak panjang sedikit dan isu teknikal. Tetapi sabar ya, sama-sama kita dengarkan penjelasan ni. Okey. Saya pernah terlibat dalam bahagian operasi empangan, ya, empangan besar, empangan air. Dan beberapa empangan tu kita menjalankan dipanggil dam break analysis, ya, kita buat simulation. Andai kata empangan ni pecah, apa akan terjadi di bahagian downstream ataupun di bahagian hiliran empangan tersebut. Tapi nama empangan ni dirahsiakan. Ada satu empangan ni ya, kalau dia pecah, ada satu bandaraya juga dirahsiakan namanya, akan berada 50 kaki di dalam air dalam masa 1.5 jam. Itu kesan dia kalau empangan ni pecah. Jadi saya dan my engineering team present kepada government agency negeri tersebut untuk membuat langkah berjaga-jaga, ya, ataupun dipanggil inilah Emergency Response Plan ataupun Emergency Action Plan. Apakah tindakan yang perlu diambil jika berlaku masalah yang sedemikian? Ya, bila kita present, ketua pengarah tu pun okey, faham, angguk-angguk, ya. Tetapi selepas beberapa tahun, tiada apa pun tindakan yang dibuat. Ya, pasukan Emergency Response Plan pun tidak dibentuk. Maknanya apa maklumat yang disampaikan tu hanya sebagai, orang kata, satu cerita saja. Tak ada tindakan susulan, ya. Sedangkan apabila berlaku emergency macam ni, maka ketua pengarah badan di sebuah negeri tersebut dia akan mengambil alih. Disebabkan empangan dan aset-aset tu adalah milik kerajaan negeri, ya. Pihak kami hanya sebagai pengendali saja. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar pada tahun 90-an dulu, sebuah empangan di satu negeri ni juga dirahsiakan, ya. Pernah kering. Empangan tu yang besar tu, kawasan takungan air tu kering. Okey, sebab apa? Sebab pada masa tu nak ada PRU. Biasalah dekat Malaysia ni kan, politician yang akan membuat keputusan. Politician adalah decision maker, ya. Politician berkenaan tak setuju diadakan sebarang catuan walaupun paras empangan telah merosot. Sebab alasannya apa? Nak PRU, dia tak nak bakal-bakal pengundi ataupun rakyat terkesan. Tetapi hasilnya apa? Sehinggalah empangan tu kering. Boleh tak imagine? Satu empangan yang besar tu kering.
Ya, kita pun tak boleh nak salahkan politician semata-mata, sebab lebih kepada penasihat. Badan-badan yang berkenaan yang menasihati politician ni, bagaimana nasihat tu diberikan. Tak langsung mungkin tak maklumkan apakah kesannya jika kita salah urus ke dan sebagainya. Sebab apa, kalau kita tengok politician kat Malaysia ni kan, dia orang bukan tahu apa pun. Datang meeting pun tak prepare. Ya, semua harap bergantung kepada khidmat nasihat ataupun feedback yang diberikan oleh badan-badan yang dilantik. Sebab politician kat Malaysia ni sibuk dia lain. Ya, dia tak fokus pun pada kerja dia. Dia sibuk pada apa? Itulah, cari janda retis, ya. Lepas tu apa? Tambah bini. Apa lagi? Buang perut, buang lemak, apa lagi? Cari sekolah tadika dekat France. Itu je kerja, ya. Jadi masalah sistem negara yang hancur seperti yang ketua pengurus bahagian perkhidmatan kesihatan ATM ni mengatakan, memang terbukti, ya. Banyak dalam agensi-agensi dekat Malaysia ni yang saya rasa memang tak prepare untuk emergency macam pandemik ni, ya. Sebab dalam penyediaan ERP tu sendiri, Emergency Response Plan ataupun Emergency Action Plan tu, EAP tu sendiri, ya, perlu disediakan. Kalau dah ada, perlu menjalani drill. Drill ni contoh macam apa? Ya, contoh latihan kebakaran, ya, untuk memastikan bahawa ERP ataupun EAP yang disediakan tu betul. Ada drill kan? Tak ada kan? Yang skala besar, yang pandemik untuk satu Malaysia macam ni, tak pernah ada pun kan. Dan saya pasti ERP, EAP ni pun tak ada pun. Ya, banyak sangat kes-kes yang berlaku kat Malaysia. Saya beri contoh Sungai Kim Kim di Johor dulu. Berlaku pencemaran alam sekitar disebabkan bahan buangan kimia. Tak ada pun pelan tindakan kecemasan pun kan. Berterabur. Samalah dengan kes pandemik di Malaysia ni. Sebab kalau kita bergantung pada politician, memang politician totally have no idea lah apa yang dia orang buat dalam menangani krisis kecemasan kat negara ni. So diharapkan daripada badan-badan yang dilantik itulah. Jadi kalau badan-badan tu yang dilantik tu silap memberi nasihat, maka inilah kesannya seperti yang kita alami sekarang. Jadi apa kesannya kepada kita semua rakyat Malaysia kan? Berkurung lagi kan, bilangan kes 11,000, tak ada pun turun kan. Punca kes daripada tempat lain yang dikurung orang lain. Nak buat macam mana? Itulah apabila sesuatu sistem tu dikendalikan oleh bukan orang yang pakar. Ya. Jadi sama-sama kita fikirkan betapa hancurnya sistem di negara kita sekarang ni. Okey? Sehingga bertemu lagi di lain siaran, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.